Hai semua, selamat sejahtera murid-murid. Saya harap murid semua dalam keadaan sihat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Moral tahun 6 dengan tajuk kepercayaan kepada Tuhan. Baiklah murid-murid, terdapat 4 objektif bagi tajuk kepercayaan kepada Tuhan, iaitu yang pertama, menerangkan ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara. Yang kedua, menjelaskan kebaikan mengikut ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara. Yang ketiga, menceritakan perasaan apabila mengikut ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara. Dan yang terakhir, mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara. Okey, baiklah murid-murid. Seterusnya, berdasarkan buku teks muka surat 1, kamu boleh rujuk. Tajuk kita, ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara. Okay. Pada muka surat tersebut, kamu akan dapati ada beberapa jenis agama dan kepercayaan yang perlu kita hormati walaupun kita hidup dalam pelbagai agama. Kita pergi pada agama yang pertama, iaitu agama Islam. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kita pergi agama yang kedua, agama Hindu. Ucapkan kata-kata yang berfaedah. Jangan ucapkan kata-kata yang tidak berfaedah di antara kata-kata. Maksud Quran ke-200. Okey, seterusnya agama Sikh. Ucapan yang baik dan perlakuan yang berhemah adalah asas kepada kebaikan. Guru Nanak Dev Ji. Okay. Seterusnya, agama Kristian. Dengan sedaya upaya, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Roma 12:18. Manakala agama Buddha, apa jua tindakan yang kamu lakukan, sama ada melalui tubuh badan, tutur kata atau niat, fikir dahulu sama ada akan memudaratkan diri sendiri, orang lain atau kedua-duanya. Majjhima Nikaya 145. Dan satu yang terakhir sekali, iaitu kepercayaan Semai. Okay. Semai ini adalah suku kaum orang asli. Okay. Kehidupan manusia dikawal oleh makhluk gaib yang dipercayai wujud di sekeliling mereka. Makhluk ini ada yang bersikap baik dan ada yang akan mengancam kesejahteraan hidup jika manusia melanggar pantang larang dan adat kepercayaan. Daripada apa yang kita baca sebentar tadi, boleh kita simpulkan bahawa semua agama yang ada di dunia ini membawa kepada kebaikan. Tidak ada satu agama pun yang mendorong pengikutnya kepada ke arah kejahatan. Okay. Kita boleh dapati di sini kesemua agama yang kita baca tadi, okay, mendorong semuanya ke arah kebaikan supaya kita boleh hidup dalam keadaan yang harmoni. Contohnya di Malaysia. Kita hidup di Malaysia dalam pelbagai agama, pelbagai bangsa, ataupun dalam erti kata lain masyarakat majmuk. Tetapi kita boleh hidup bahagia, kita boleh hidup dalam keadaan gembira kerana kita menghormati antara satu sama lain dan juga kita menghormati ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara. Baiklah murid-murid, berdasarkan satu petikan dialog yang ada di dalam buku teks pada muka surat 2, kita boleh lihat ada satu situasi yang berlaku di sudut pendidikan moral di salah sebuah sekolah di Malaysia. Keesokan harinya, Iswari dan rakan-rakan berkumpul dan membincangkan hasil lawatan mereka. Banyak faedah yang kita peroleh daripada lawatan semalam. Memang betul, apabila kita melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara, kita dapat hidup berbaik-baik dan saling membantu antara satu sama lain.
Saya setuju. Semua ajaran agama dan kepercayaan mengajak kita hidup bersatu padu bagi mengelakkan permusuhan dan pergaduhan. Ya, Chester. Kalau kita mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan, kita akan hidup rukun dan damai. Negara akan terus harmoni dan makmur. Terima kasih Ishwari, Ugum dan Chester. Berdasarkan petikan dialog tadi, cikgu telah menyediakan satu tugasan asah minda bagi kamu semua. Terdapat 3 soalan. Soalan yang pertama, huraikan ajaran agama dan kepercayaan pelbagai kaum yang berkaitan dengan keharmonian. Yang kedua, jelaskan kebaikan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan demi keharmonian negara. Dan yang terakhir, ketiga, ceritakan pengalaman dan perasaan kamu apabila melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan demi kesejahteraan diri dan keharmonian negara. Ketiga-tiga tugasan ini, kamu boleh perolehi jawapannya sama ada daripada buku teks muka surat 1 dan muka surat 2 ataupun kamu boleh cari di aplikasi Google. Baiklah murid-murid, berpandukan buku teks muka surat 3 masih lagi di bawah tajuk kepercayaan kepada Tuhan. Mari kita fahami pelbagai agama dan kepercayaan yang ada di Malaysia. Kita pergi pada gambar yang pertama, agama Buddha. Agama saya menggalakkan penganutnya supaya hidup aman damai, perbalahan dan persengketaan dapat diselesaikan secara baik. Bagi agama Islam, agama saya menghendaki kami menghormati agama dan kepercayaan kaum lain. Kami juga diajar untuk bekerjasama dan berbuat baik antara satu sama lain. Bagi agama Hindu, agama saya pula mementingkan ikatan persaudaraan untuk hidup bersatu padu dan harmoni. Bagi agama Kristian, penganut agama saya juga mementingkan hidup sejahtera. Kami diajar untuk menyayangi semua orang. Agama Sikh, dalam agama saya, keharmonian masyarakat bermula dari dalam diri sendiri. Kami diajar untuk bersangka baik terhadap orang lain. Dan akhir sekali, bagi kepercayaan kaum Semai, kepercayaan kami pula menekankan hubungan yang mesra antara manusia dengan alam semesta untuk hidup sejahtera. Berdasarkan petikan-petikan ini, dapat kita simpulkan bahawa kita perlulah menghormati agama dan kepercayaan kaum lain supaya kita dapat hidup aman damai. Segala perbalahan dan persengketaan kita dapat selesaikan dengan cara baik. Kita perlu mementingkan ikatan persaudaraan untuk hidup bersatu padu dan harmoni. Dan seterusnya, kita perlulah meyakinkan diri kita sendiri supaya kita bersangka baik dengan orang lain agar kita dapat hidup harmoni dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Berdasarkan petikan ini, cikgu ada tugasan untuk kamu. Secara berkumpulan, nyatakan hasrat ingin disampaikan oleh kanak-kanak tersebut dan apakah yang perlu kamu lakukan bagi mencapai hasrat tersebut. Untuk tugasan ini, kamu perlu lakukan secara individu. Sebab kamu sekarang berada di rumah, lakukan secara individu. Dan jawapan kamu boleh berpandukan pada buku teks ataupun kamu mencari dalam aplikasi Google. Baiklah murid-murid, masih lagi tajuk kepercayaan kepada Tuhan, iaitu asas hidup rakyat Malaysia. Dalam buku teks muka surat 4 terdapat sebuah sajak yang bertajuk Ini Negara Kita. Mari sama-sama kita bacakan dan kita hayati, kerana setiap isi ini akan menjadi jawapan pada soalan kamu nanti. Ini negara kita, negara yang kita kasihi. Di sini lahirnya sebuah cinta. Meskipun berbeza agama dan kepercayaan. Ini negara kita, negara yang kita sanjungi. Ajaran agama dan kepercayaan kita patuhi. Saling bertolak ansur dan menghormati.
Ini negara kita. Usah dilebarkan jurang perbezaan. Marilah kita pertahankan perpaduan. Nikmat keharmonian dirasai bersama. Biar berlainan agama, biar berbeza kepercayaan, hasrat tetap sama. Hidup bersatu dalam Malaysia. Bina perpaduan, eratkan hubungan, kekalkan kesejahteraan. Macam mana murid-murid? Sedap tak saya baca saja? Itu adalah bakat terpendam saya yang orang tak tahu. Okey, berdasarkan isi kandungan saja tadi, ada beberapa maklumat yang boleh kita tarik keluar sebagai kepahaman kita, iaitu rakyat Malaysia hidup dalam pelbagai bangsa ataupun kita kenali sebagai masyarakat majmuk. Secara tak langsung kita hidup dalam pelbagai agama dan kepercayaan. Okey. Di sini kita kena menghormati setiap ajaran agama dan kepercayaan agama-agama yang lain. Okey, kita kena hormati. Walaupun kita berbeza agama, kita kena hormati. Sebab dengan cara menghormati, kita akan dapat hidup dalam keadaan aman damai. Kita juga perlulah saling bertolak ansur antara satu sama lain. Pada petikan sajak tadi, ada satu yang menarik minat saya, iaitu pada rangkap yang terakhir. Okay. Walaupun kita berlainan agama, kita berbeza kepercayaan, tetapi hasrat kita tetap sama. Satu saja, iaitu kita ingin hidup bersatu dalam Malaysia. Okay. Hidup dalam perpaduan, hidup dalam hubungan yang sangat erat antara satu sama lain. Okay. Daripada situ kita akan hidup sejahtera. Kita ni bagai au dengan tebing, saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Okey, baiklah murid. Seperti biasa, kamu ada tugasan yang perlu kamu lengkapkan. Okey. Yang pertama, nyatakan kebaikan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan. Yang kedua, perasaan saya apabila mematuhi ajaran agama dan kepercayaan yang berkaitan dengan keharmonian negara. Yang ketiga, sebab berperasaan sedemikian. Okay, seperti biasa, cikgu memberi kebebasan kepada kamu untuk mencari jawapan ini. Okay, kamu boleh cari jawapan berdasarkan buku teks ataupun cari di aplikasi Google. Tiada masalah. Okay, murid-murid, cikgu harapkan kamu dapat menyelesaikan tugasan-tugasan ini. Terima kasih murid-murid. Kamu ada tugasan yang perlu kamu lakukan, iaitu pada muka surat 1 kamu kena salin semua ini. Muka surat 2 kamu kena jawab asah minda. Muka surat 3 begitu juga soalan asah minda. Manakala muka surat 4 lengkapkan jadual berikut. Kamu boleh cari jawapan dalam buku teks ataupun dalam aplikasi Google.